Terima kasih Alif, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk dibekal 650,000 dos vaksin CanSino iaitu vaksin jenis dos tunggal. Timbalan Ketua Menteri Merangka Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Amar Douglas Ugahambas berkata, jumlah yang dimohon itu berdasarkan bilangan penduduk di kawasan luar bandar khususnya di pedalaman. Bagaimanapun, terdapat penduduk di beberapa penempatan luar bandar telah diberi vaksin jenis Sinovac. Tapi sekarang kita melihat ada beberapa kampung di luar bandar, di bahagian Miri, bahagian Kapit telah kita beri Sinovac. Mengapa kita beri? Kerana sekarang ada tempat-tempat di situ ada berlaku wabak pandemik 19, supaya satu langkah yang kita ambil bagi vaksin secepat yang mungkin di kawasan luar bandar. Sebab itu, kerana kalau kita menunggu CanSino, kita tak tahu bila CanSino datang. Dan dalam kita menunggu, kalau kita tidak beri vaksin kepada mereka, maka mereka akan terdedah. Dato' Amar Douglas ditemui RTM semasa meninjau program pemberian vaksin di Dewan Masyarakat Sepau di bahagian Betong. Jelasnya setelah vaksin CanSino dijangka dapat diperolehi pada pertengahan Julai ini, ia akan diberi kepada penduduk luar bandar dan pedalaman yang belum menerima vaksin. Program imunisasi di kawasan-kawasan bandar di Sarawak kini akan memasuki fasa ketiga, iaitu untuk individu 18 tahun ke atas. Jumlah pemberian vaksin harian seluruh negeri juga sangat memberansangkan, dengan lebih 910,000 penduduk telah menerima vaksin setakat ini. Lebih 200 penduduk daripada 11 buah rumah panjang di kawasan Baleh setakat ini telah menerima vaksin melalui kaedah suntik dahulu daftar kemudian. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, kaedah pemvaksinan itu yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Sekolah Kebangsaan Nanga Oyan dilihat bertepatan dan sesuai dilakukan di pedalaman ke arah mencapai imuniti kelompok. Ujar Tan Sri Dr. James Jemut Masing, penduduk di kawasan tersebut menyambut baik usaha pihak terlibat melalui program vaksinasi bergerak itu. Beliau turut melawat PPV SMK Kapit nombor 2 dan PPV Dewan Serbaguna Polis di Taman Pasifik Jalan Selirik Kapit mendapati proses vaksinasi juga berjalan lancar. Jelasnya penerima vaksin di dua buah PPV tersebut merupakan penduduk di sekitar Kapit dan beberapa buah rumah panjang yang berdekatan selain penduduk Kapit yang bekerja di bandar seperti Sibu, Bintulu dan Kuching. Justru beliau berharap lebih banyak bekalan vaksin diberikan untuk bahagian Kapit seperti yang telah dijanjikan agar lebih ramai penduduk dapat diberikan suntikan vaksin. Seramai 4,128 orang telah diberi suntikan Isnin lepas dan beliau yakin melalui pendekatan suntik dahulu, daftar kemudian bahagian Kapit dapat mencapai imuniti kelompok menjelang Julai nanti. Sementara itu, daerah Pakan kini telah mencapai 76% kadar vaksinasi sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula Mei lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom memaklumkan kira-kira 12,000 penduduk Pakan layak menerima vaksin dengan lebih 9,500 individu daripadanya telah divaksin dos pertama. Katanya di Pakan kini hanya beberapa sahaja lokasi yang belum dioperasikan program pusat pemberian vaksin bergerak, antaranya di kawasan Ulu Kota dan Kedup. So we are given 1 month over to go for this 26%. I think the machinery we have, the staff that we have and the team that we assemble and put forward should be sufficient to achieve the targets. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan peribadi antaranya komputer riba dan kemah kepada Klinik Kesihatan Nagawak dan Klinik Kesihatan Nagakara yang kini digunakan sebagai pusat pemberian vaksin. Jelas Tan Sri Mawan lagi, selepas jumlah lebih 12,000 yang dikenal pasti itu menerima vaksin, langkah yang perlu segera dilakukan adalah operasi mengesan mereka yang tercicir daripada senarai.
Di bahagian Sibu pula, sebuah lagi pusat pemberian vaksin baharu mula beroperasi di Dewan Lakis. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi yang kini telah bersedia di lokasi untuk perinciannya. Silakan Al-Hadi. Terima kasih Debbie Amanda Padan di studio RTM Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Setakat petang semalam, lebih 96,000 penduduk di bahagian Sibu telah pun menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19 mereka. Dan usaha untuk meningkatkan jumlah pemberian vaksin harian terus dipertingkatkan dengan pembukaan PPV baharu di sekitar bahagian Sibu ini. Dan hari ini adalah hari pertama operasi PPV di Dewan Lakis Sibu yang dioperasikan dengan kerjasama pihak Angkatan Tentera Malaysia. Dan hari ini kami bersama dengan Panglima Brigade ke-9 Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Syamsul bin Haji Jaafar untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai operasi di PPV Dewan Lakis ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Panglima. Terima kasih banyak kepada pihak RTM kerana telah datang membuat liputan di PPV Lakis ini. Jadi Panglima, boleh Panglima jelaskan sedikit perincian operasi di PPV Dewan Lakis ini? Baik, sedasarnya pelibatan Angkatan Tentera Malaysia di dalam PPV Lakis ini adalah secara bekerjasama dengan beberapa agensi lain. Kalau dilihat, pelibatan kami ini bermula daripada peringkat awal, iaitu di peringkat perancangan, persiapan dan juga pelaksanaan. Okey, di mana pada peringkat perancangan, pihak Markas 9 Brigade telah terlibat dengan beberapa agensi, contoh Pejabat Residen Sibu, SDMC Sibu dan juga Pusat Khidmat N55 Nangka dalam merangka di manakah lokasi yang sesuai untuk kita jadikan PPV yang terbaru. Di peringkat persiapan juga pihak Markas 9 Brigade dengan kerjasama unit-unit bantuan tempur dan tempur yang ada di Markas 9 Brigade, kita telah bekerjasama untuk menyediakan dewan ini menjadi sebuah PPV. Dan di peringkat pelaksanaan masih didahului oleh KKM, namun demikian pelibatan anggota Markas 9 Brigade di sini kita letakkan agak maksimum dengan kekuatan 4 pegawai dan 20 anggota, di mana di setiap kaunter ada pelibatan anggota tentera dan juga anggota sukarelawan, manakala di tempat vaksinator adalah pelibatan anggota staf awam perubatan daripada Pusat Perubatan Angkatan Tentera dan juga daripada staf-staf dari KKM. Justru ini adalah satu usaha pihak Tentera Darat Malaysia terutamanya dalam memastikan tonggak kelima Panglima Tentera Darat yang telah digariskan dalam Perintah Ulung Panglima Tentera Darat, iaitu kerjasama tentera dan awam ditingkatkan ke tahap yang maksimum. Kita berharap agar dengan membuat sedemikian, usaha-usaha civil military cooperation kita ini dapat ditingkatkan lagi. Jadi untuk operasi PPV ini, siapa golongan sasar dia, Panglima? Baik, golongan sasar kita, operasi PPV ini akan bermula pada hari ini sehingga 28 hari bulan selama 5 hari, di mana kita mensasarkan 2,500 orang yang berada di sekitar Masjid An-Nur Sibu dan juga Kampung Nangka. Namun demikian, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan lagi sasaran kita ke 3,000 orang yang berada di kawasan sekitar Masjid An-Nur ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Panglima. Jadi sekian sahaja lintas langsung kami dari PPV Dewan Lakis di Bandar Sibu ini. Lindung diri, lindung semua. Bagi mereka yang sudah mendapat temujanji untuk menerima vaksin di PPV Dewan Lakis ini, sila datang hanya 30 minit awal daripada temujanji kerana kita tidak mahu berlaku kesesakan di PPV ini. Jadi kembali bersama rakan penyampai di studio RTM Kuching. Silakan, Debbie. Baik, terima kasih Al-Hadi. 80% penduduk di daerah Selangau telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama suntikan vaksin. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Selangau, Dr. Blitzer Biak Musin, Selangau kini berada di penghujung fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan fasa ketiga dijangka bermula tidak lama lagi.
Dr. Blitzer Biak Musin menjelaskan dengan bermulanya fasa ketiga kelak, penduduk berusia 18 tahun ke atas akan mendapat janji temu untuk vaksinasi termasuk senarai pekerja di Selangau. Katanya sambutan daripada penduduk juga sangat baik. Ini dibuktikan dengan tahap kehadiran tinggi ke setiap pusat pemberian vaksin PPV bergerak yang diadakan di daerah berkenaan. Antara cabaran program vaksinasi terutamanya mobile iaitu PPV Klinik Bergerak adalah masyarakat dari kawasan luar amat sukar untuk datang kepada kita lah untuk menerima dos. Dan di samping itu kita menjalankan proses vaksinasi, kita juga perlu memastikan setiap SOP pemberian vaksin itu terjagalah supaya kualiti vaksin yang diberikan mematuhi piawaian yang secukupnya. Beliau ditemui pemberita di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Dewan Masyarakat Squaw. Dr. Blitzer juga menyeru pemimpin di peringkat akar umbi memainkan peranan dengan mengesan anak-anak buah mereka untuk berdaftar mendapatkan suntikan vaksin. Thomas program ke mana bawa orang ke rumah panjai. Lepas rumah panjai tu sikit suju ke cucuk nama tu cucuk besen tu. Jadi aku tak tahu penting kita nerima besen tu. Lepas nanti ada tu dia boleh berjalan, dia boleh aja, dia boleh bergerak. Yang kebuah kita mesti nerima tu. Jadi ke empat buka hati kita datang, hati kita akan berjalan jauh, ngintah daerah, ngakai menua site mesti kita nerima tu. Orang tua tu saya kada baik berjalan jauh, kereta nadai. Nanti bala nemi ya okey lah, bisa kereta. Orang kesesakitnya pun susah. Bala orang tua, kami ditok kami orang tua. PPV Bergerak Squaw yang dilaksanakan selama 3 hari sehingga esok menyasarkan memberi suntikan vaksin kepada 600 orang sehari. Setiap bas di Sarawak wajib dilengkapi dengan alat pemadam api bagi membendung kes kebakaran bas yang kian membimbangkan. Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak Hirudin Rahman berkata, sejak tahun 2016 sehingga setakat ini, pihaknya merekodkan 14 kes kebakaran bas dan 1 kematian. Hirudin Rahman berkata daripada jumlah itu 8 kes melibatkan kebakaran besar dan kebanyakannya berpunca dengan masalah pendawaian dan pergeseran. Perlu mempunyai 2 unit alat pemadam api 9 kg di mana kebakaran pada peringkat permulaan, peringkat kecil boleh ditangi dengan memadam menggunakan alat pemadam inilah. Oleh itu, peratur bas harus memandang serius saranan ini dalam memastikan keselamatan diri sendiri dan juga penumpang terjamin. Menerusi video berdurasi lebih 2 minit itu, Hirudin juga yakin dengan adanya langkah-langkah keselamatan yang mudah sedemikian, ia mampu membendung berlakunya kebakaran besar. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih.